Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sambung lagi hal yang berkaitan dengan dua isim berpasangan ya. Kita kena bahas panjang ataupun banyak perkara ni sampai seminggu kita bahaskan ya. Beberapa kali pertemuan kita bahaskan, 3 kali pertemuan termasuk hari ini bahaskan tentang dua isim berpasangan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ni banyak dalam Quran. Dua isim berpasangan ni antara yang banyak dalam Al-Quran hukum nahwu yang perlu kita tengok dan bahaskan terutamanya pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih tu. Jadi tak rugi kalau kita bahas banyak-banyak kali sampai tuan-tuan betul-betul faham ya. Baik. Dua isim berpasangan ni tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan telah ingat, dia ada dua jenis. Yang pertama ialah pasangan zat dan sifat. Yang kedua ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Pasangan zat sifat tu contohnya macam Ali dia cuci baju besar, baju kecil, baju hitam kan. Itu ialah pasangan zat dan sifat. Zat dia baju hitam, besar, kecil, cantik, buruk, tu semua sifat kepada baju tu Jadi tu dua isim berpasangan yang pertama pasangan yang pertama. Pasangan yang kedua ni dia bukan pasangan zat dan sifat dia tahu, dia pasangan sandang menyandar saja. Contohnya baju sekolah, baju kerja, baju sukan, baju mak, baju adik, baju mereka. Itu semua adalah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Tengok kalimat yang kedua tu. Tengok apa makna dia. Kalau makna dia membawa maksud sifat sesuatu, maka kalimat sebelum tu merupakan zat dia lah. Tapi kalau kalimat yang kedua tu bukan kalimat yang membawa maksud sifat sesuatu, maka dia bukan pasangan zat dan sifatnya, melainkan dia ialah pasangan sandang menyandar ataupun mudhaf dan mudhafun ilaih, tuan-tuan Baik, pada pertemuan kita yang lepas tuan-tuan kita dah bahas tentang baris pula kan. Baris ni sebenarnya pelajaran peringkat ketiga tuan-tuan. Semua hal yang berkaitan dengan baris kita akan kumpulkan masuk pelajarannya pada peringkat yang ketiga. Tapi pada peringkat yang kedua ni saya kena dedahkan beberapa perkara tentang hal yang berkaitan dengan baris supaya nanti bila sampai pada peringkat yang ketiga, persediaan tuan-tuan untuk apa kita kata, untuk mempelajari hal yang berkaitan dengan baris ni tuan-tuan dah mantap, tuan-tuan dah ready, dah bersedia untuk kita belajar tentang baris kan. Macam tuan-tuan apa kita panggil lah, tuan-tuan nak masuk apa kita panggil lah, nak masuk kelas renang contohnya. Tuan-tuan nak masuk kelas renang contohnya. Jadi tuan-tuan kena berani dengan air dulu kan. Jadi kalau tuan-tuan takut air, macam mana nak masuk berenang? Jadi sekarang ni ibaratnya saya sedang bagi tuan-tuan supaya jangan takut dengan air. Saya jelaskan sikit-sikit. Air tu kadang-kadang sejuk, kadang-kadang panas. Jadi sebelum masuk tu kena celup kaki dulu supaya seluruh badan kita boleh stabil lah. Macam tu lah lebih kurang Sorry lah saya guna kiasan-kiasan yang macam tu Mudah-mudahan mudahkan tuan-tuan lah untuk faham apa yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan sebenarnya Nanti tuan-tuan kata ustaz ni sibuk ajar baris belajar peringkat ketiga. Jadi ada sebab kenapa saya mula perbahasannya daripada sekarang sikit-sikit Okey tuan-tuan hari ni saya nak jelaskan tentang dua isim berpasangan yang kedua barisnya iaitu pasangan zat dan sifat. Pasangan mudhaf mudhafun ilaih saya dah jelaskan pada tuan-tuan. Mudhaf tu dia boleh berbaris atas, boleh baris bawah, boleh baris depan. Sebab apa? Sebab mudhaf selalunya merupakan pangkat yang kedua. Mungkin dia tu ialah mudhaf, mungkin dia tu merupakan maf'ulun bih contoh. Maf'ulun bih kan kena baris atas kan. Okey. Pangkat si mudhaf ni yang pertama ialah maf'ulun bih. Maf'ulun bih Jadi mudhaf tu merupakan pangkat dia yang kedua. Tapi mudhafun ilaih memang ada baris asas So dia duduk seorang dia mesti kena baris bawah kan. Contoh yang kita bagi sebelum ni apa? Dinillahi, agama Allah kan. Jadi agama Allah, agama tu dini kan, sebabnya sebelum ada fi, ada haraf jar tapi Allahi di baris bawah bukan sebab haraf jar, sebab dia mudhaf ni ataupun sebelum tu nasrullahi kan, idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah tu dia merupakan dua isim berpasangan, dia ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi nasru tu di baris depan sebab apa? Sebab dia pelaku tu nanti kita bahas kemudian. Nasru tu dia pelaku Jadi pelaku tu merupakan pangkat yang pertama, tapi pangkat yang kedua dia merupakan mudhaf kepada kalimah Allah Nasrullah. Jadi Allah tu dia merupakan mudhafun ilaih. Kalimat Allah tu, kalimat yang mulia tu, dia merupakan mudhafun ilaih untuk Nasrullahi Jadi baris asas untuk mudhafun ilaih apa? Baris bawah. Jadi sebab tu Allahi di baris bawah tu ayat yang sebelum tu Baik. Hari ni tuan-tuan, saya nak jelaskan tentang baris untuk zat dan sifat pula Okey, ini mudah tuan-tuan. Zat dan sifat ni tuan-tuan, sifat tu katalah baju hitam. Ahmad dia cuci baju hitam, atau Ahmad dia cuci baju cantik, Ahmad dia cuci baju besar, Ahmad dia cuci baju labuh, Ahmad dia cuci baju baju kecil tuan-tuan Jadi
kecil, besar, labuh, cantik tu semua sifat kan. Jadi sifat ni dia akan follow baris zat dia. Mana zat dia pergi, apa pun zat dia akan follow. Dia akan sama dari sudut semualah selain pada baris. Tuan-tuan nak tahu jantina pun kena sama. Dia punya alif lam dia wujud atau tidak pun kena sama. Kalau zat ada alif lam, sifat pun kena ada alif lam. Kalau zat tu muannas, sifat pun kena muannas. Kalau zat tu mufrad, sifat pun kena mufrad. Kalau zat tu jamak sebaliknya, dia pun kena jamak juga. Dia follow semua benda tuan-tuan. Zat sifat ni dia kena follow. Tapi kalau mudhafun ilaih tak. Macam mudhaf dia tak boleh ada alif lam, tapi mudhafun ilaih ada alif lam kan. Nasrullah. Nasru mana ada an-nasrullahi, tak ada. Nasru tu tak boleh ada alif lam. Nasrullahi. Ataupun tuan-tuan jumpa dinil, mana ada ad-dinil, ad-din, ad-din tu tak ada. Alif lam tak ada. Sebab apa? Nak jadi mudhaf, nanti kita belajar perkara ni kemudian. Ada syarat untuk jadi mudhaf, tak boleh ada alif lam tuan-tuan. Tapi kalau pasangan tu zat dan sifat, dua-dua kena sama. Kalau zat dia ada alif lam, sifat pun ada alif lam. Kalau zat dia tak ada alif lam, sifat pun tak boleh ada alif lam. Contoh, kalau zat dia baris atas, sifat pun kena baris atas. Kalau zat dia tanwin, sifat dia pun kena tanwin. Kena follow semua benda. Contohnya macam ni lah. Ali dia cuci al-bajwa al-hitama. Gitu Ali dia cuci al-bajwa al-hitama. Kalau satu ada alif lam, dua-dua ada alif lam. Kalau Ali dia cuci bajuan hitaman, gitu. Dia mesti kena ikut semua benda. Kalau tanwin, dua-dua kena tanwin. Kalau alif lam, dua-dua kena ada alif lam. Dia follow semua benda tuan-tuan. Zat dan sifat ni dia kena ikut. Yalah, sifat ni kan dia follow tuan dia. Betul ke tidak? Katalah saya tuan-tuan saya boleh tak contoh ustaz gemuk contoh ustaz gemuk. Saya nampak ustaz gemuk. Ustaz gemuk. Boleh tuan, saya nampak ustaz gemuk. Jadi ustaz gemuk tu pasangan zat sifat, betul tak? Zat dia ustaz, sifat dia gemuk, betul ke tidak? Jadi gemuk tu dia kena ikut mana ustaz tu pergi. Jangan main, dia kena ikut mana ustaz tu pergi. Gemuk dia kena follow je ustaz tu. Boleh tak ustaz tu pergi ngajar, gemuk dia tinggal kat rumah, boleh? Kalau boleh, dah lama saya buat tuan-tuan. Jadi gemuk tu dia kena follow je, dia kena ikut je ustaz tu mana ustaz tu pergi. Jadi sebab tu tuan-tuan, zat ni dia akan follow apa saja daripada sifat ni akan follow apa saja daripada zat dia. Kalau zat dia ada alif lam, sifat pun kena ada alif lam. Kalau zat dia ada tanwin, sifat pun ada tanwin. Kalau zat dia tanwin baris bawah, sifat pun kena ikut tanwin baris bawah. Dia follow semua benda tuan-tuan. Dia berbeza dengan mudhaf-mudhafun ilaih. Ingat tak tadi? Mudhaf tak boleh ada alif lam, tapi mudhafun ilaih boleh ada alif lam, dan kebanyakan tempat memang ada alif lam. Kecuali kalau kalimat tu kalimat mudhaf ilaih tu, mudhafun ilaih tu merupakan ganti nama diri. Takkan nak buat alif lam pula dekat kum tu, kamu kan al-kum, mana ada al-kum kan? Huwa kan, al-huwa, mana ada al-huwa, tak ada. So sekali lagi saya ulang, baris asas untuk pasangan zat dan sifat so sifat dia kena ikut baris zat dia. Okey. Zat dia baris apa ustaz? Zat dia tengoklah, kalau dia merupakan yang kena buat, baris atas lah. Kalau dia merupakan contohnya Ali dia cuci baju apa tadi? Baju yang sifat untuk baju tu, baju cantik. Ali dia cuci baju cantik. Jadi Ali dia cuci baju cantik Ali dia cuci baju cantik Betul tak? Jadi baju tu dia merupakan zat, betul ke tidak? Okey, zat tu merupakan pangkat dia yang pertama, pangkat dia yang kedua. Tapi pangkat dia yang pertama, dia tu merupakan yang kena cuci. Dia merupakan maf'ulun bih. Ingat tak maf'ulun bih? Yang kena buat Ali dia cuci baju kena baris atas. Jadi dia merupakan maf'ulun bih. Itu pangkat dia yang pertama. So dalam masa yang sama, dia merupakan zat. Ali dia cuci baju cantik cantik tu zat kepada baju tersebut. Faham tak tuan? So itu pasangan zat dan sifat. So zat ataupun mudhaf tu dia sentiasa berada di pangkat yang kedua. Mesti dia ada pangkat dia yang pertama, yang lain yang kita kena tahu, yang memberi baris kepada dia. So tuan-tuan, hari ni kita akan pakai surah An-Nas. So tuan-tuan, hari ni kita akan bahaskan, kat sini ada contoh mudhafun ilaih dan ada juga contoh zat dan sifat. Zat dan sifat ni kalau dalam sistem lama dipanggil mausuf dan sifat. So bila kita nak ubah zat, sabarlah, bagi tuan-tuan faham konsep dia dulu, nanti sampai satu masa baru kita akan ubah, kita akan pindahkan ke dalam bahasa Arab, insya-Allah. Tuan-tuan tunggu sebentar, kita akan guna ayat yang saya sebut tadi.